Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik murid-murid semua, hari ini kita bertemu lagi di dalam mata pelajaran pendidikan sirah darjah 6 yang bertajuk Nabi Idris. Sebelum tu seperti biasa, marilah sama-sama kita membaca doa agar segala urusan kita untuk menuntut ilmu dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Seterusnya kita lihat nama sebenar Nabi Idris alaihi salam. Jadi nama Nabi Idris alaihi salam ialah Khanuh bin Yarid. Kemudian bin Mahlayil, bin Qainan, bin Anush, bin Shis alaihissalam, kemudian bin Adam alaihissalam. Jadi Nabi Idris ini juga merupakan keturunan yang keenam daripada Nabi Adam alaihissalam. Macam mana nak tahu bahawa beliau merupakan keturunan yang keenam? Kita lihat di situ Nabi Adam alaihissalam dia ada anak, nama dia Nabi Shis. Ya, Nabi Shis. Jadi Nabi Shis itu adalah keturunan yang pertama daripada Nabi Adam. Kemudian Nabi Shis ada anak nama dia Anush. Kemudian Anush ada anak nama dia Qainan. Qainan ada anak nama dia Mahlayil. Kemudian Mahlayil ada anak nama dia Yarid. Yarid tu siapa? Bapa kepada Nabi Idris. Kemudian barulah Nabi Idris iaitu Khanuh. Jadi kalau dikira daripada Nabi Shis yang pertama, yang kedua Anush, 3 Qainan, 4 Mahlayil, 5 Yarid, yang keenam Khanuh. Khanuh itu Nabi Idris. Jadilah Nabi Idris ini merupakan keturunan yang keenam daripada Nabi Adam. Beliau tu maknanya Nabi Idris, merupakan keturunan Nabi Adam alaihissalam yang pertama menerima tugas selepas Nabi Shis dan Nabi Adam. Okey. Baik, perihal Nabi Idris alaihissalam. Kita lihat. Iaitu yang pertama sekali, Nabi Idris ini berasal dari negeri Babylon, iaitu yang terletak di negara Iraq. Kemudian diutus kepada keturunan Qabil. Siapa itu Qabil? Ingat lagi tak? Qabil ini merupakan salah seorang daripada anak Nabi Adam alaihissalam. Kan ada kisah dia yang masyhur. Qabil ni dia kahwin dengan Iklimah. Kemudian yang ada kisah dia dengan Khabil. Ya, Nabi Adam ni sebenarnya dia ramai anak. Dia berpasang-pasangan apabila lahirnya anak dia kembar-kembar. Jadi tak apalah, itu kita tinggal dulu kisah Qabil. Kemudian yang ketiga, Nabi Idris ini digelar sebagai Asadul Usud. Maksudnya singa dari segala singa. Siapa yang menggelarkan dia sebagai Asadul Usud? Iaitu kaum dia sendiri. Kerana apa? Kerana Nabi Idris dapat memerangi orang yang derhaka kepada Allah. Maksud derhaka kepada Allah ini adalah golongan orang-orang yang melakukan maksiat, ya, yang ingkar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu daripada keturunan Qabil lah tadi ni. Jadi sebab itulah digelar Nabi Idris sebagai Asadul Usud oleh kaum dia. Kemudian Nabi Idris hidup sehingga usia 82 tahun ketika diangkat ke langit. Ni nanti ada kisah dia. Mengikut pendapat bahawa ketika Nabi Idris ini diangkat ke langit dan dia wafat di sana, usia dia masa itu 82 tahun. Perihal Nabi Idris juga ada disebutkan di dalam Al-Quran. Antaranya, ya, dalam surah Maryam ayat 56 hingga 57, Allah Ta'ala memuji Nabi Idris yang maksudnya, dan bacakanlah
wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitab Al-Quran ini perihal Nabi Idris. Allah kata sesungguhnya adalah ia amat benar. Benar di sini yang dimaksudkan adalah tutur katanya dan juga keimanannya. Serta ia seorang Nabi. Dan kami telah mengangkatnya. Kami di situ maksudnya Allah. Telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi darjatnya. Jadi murid-murid sebenarnya perkataan nama Idris ini, nama Nabi Idris ini berasal dari perkataan darasa. Ya, mengikut pendapat ahli sejarah dan juga ahli tarikh bahawa asal nama Idris ini daripada perkataan darasa. Darasa tu maksudnya belajar. Ni dalam bahasa Arab. Dipanggil darasa. Kemudian sebab itulah Nabi Idris ini oleh kerana sifatnya yang suka belajar, suka menggali ilmu, mencari ilmu, maka ia dinamakan sebagai Idris. Dan perlu juga kita ketahui bahawa Nabi Idris ini adalah salah seorang Nabi yang menerima suhuf. Nabi Idris ini menerima sebanyak 30 suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf ini adalah lembaran yang mengandungi panduan, ya, peringatan, pengajaran, hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lihat pula keistimewaan Nabi Idris. Jadi Nabi Idris ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam di langit keempat dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi di situlah Nabi Idris alaihissalam diwafatkan. Jadi ingat lagi tak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Isra' Mi'raj kan baginda dibawa naik ke satu tingkatan langit, ya, ke satu tingkatan langit sampailah langit yang ketujuh, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk difardukan solat 50 waktu menjadi 5 waktu di Sidratul Muntaha. Jadi Rasulullah ni ketika naik ke pintu-pintu langit, tingkatan-tingkatan langit, Rasulullah bertemu dengan ada nabi-nabi yang dia bertemu dekat setiap tingkatan langit tersebut, iaitu nabi pertama Nabi Adam, ya. Kemudian langit yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kemudian di langit yang ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf. Yang keempat Nabi Idris. Kemudian yang kelima Nabi Harun. Yang keenam Nabi Musa. Dan yang ketujuh Nabi Ibrahim. Jadi hal ini ada dinyatakan di dalam di dalam hadis Sahih Bukhari. Jadi Nabi Idris ni ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahawa Nabi Idris ni adalah nabi yang pertama dia berbual, berbanding dengan tadi langit pertama Nabi Adam, langit kedua, langit ketiga. Nabi-nabi itu tadi dia setakat memberi salam dan jawab salam, ya. Nabi Adam bagi salam, Nabi Muhammad jawab salam. Kemudian yang kedua Nabi Yahya dan Isa beri salam kepada Nabi Muhammad jawab salam. Kemudian yang ketiga, yang ketiga begitu juga Nabi Yusuf beri salam, Nabi Muhammad jawab salam. Tetapi bila di langit yang keempat, ya, Nabi Idris beri salam, kemudian Nabi Muhammad jawab salam. Kemudian Nabi Muhammad sampaikan salam Jibril, malaikat Jibril kepada Nabi Idris, kemudian dijawab oleh Nabi Idris. Kemudian Nabi Idris dia cakap apa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia kata apa? Selamat datang wahai nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Ya. Jadi sebab itulah Nabi Muhammad kata Nabi Idris adalah nabi pertama yang diajak berbicara dengan baginda. Ya.
Kemudian di situlah Nabi Idris alaihi salam diwafatkan. Sebenarnya ada kisah dia di sini. Ni panjang sikit yang ini. Nabi Idris ni sebenarnya merupakan Nabi yang sangat kuat beribadah. Siangnya boleh katakan hari-hari baginda berpuasa. Dan pada malam hari baginda akan meluangkan masa, memenuhkan masanya dengan beribadah. Ya. Kemudian, sampailah satu ketika, kisah dia ni, kisah Nabi Idris yang sebegitu sebagai orang yang kuat beribadah, diketahui oleh penghuni-penghuni langit, iaitu para malaikat lah. Dan sampaikan satu ketika itu malaikat Israel ini terlalu ingin berjumpa dengan siapakah itu Nabi Idris. Jadi sebenarnya Nabi Idris ni apabila dia berbuka puasa, ada satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghantar makanan daripada syurga untuknya berbuka puasa. Tu hebatnya Nabi Idris. Ya, antara keistimewaan Nabi Idris lah. Jadi malaikat Israel ni tadi teringin sangat nak berjumpa dengan Nabi Idris. Dia minta izin dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk turun berjumpa dengan Nabi Idris. Maka Allah Taala pun izinkan malaikat Israel untuk berjumpa dengan Nabi Idris. Maka malaikat Israel pun turunlah ke bumi. Kemudian dia pun datanglah bertandang di rumah Nabi Idris. Ya, malaikat datang bertandang ke rumah Nabi Idris. Kemudian Nabi Idris pun layanlah dia sebagai tetamu, penuh dengan adab sopan, ya, penuh dengan rasa hormat. Jadi mula-mula Nabi Idris ni memang pelik jugalah. Dia tengok kenapa sahabat dia ni tak makan. Waktu berbuka pun dia tak makan. Tapi Nabi Idris ni perhatikan je lah dulu. Jadi satu hari Nabi Idris pun ajaklah malaikat tadi ni. Malaikat ni datang dalam bentuk manusia biasa. Dia bukan dalam wujud yang asal. Ya. Jadi Nabi Idris ni ajaklah malaikat Israel untuk bersia-sia di tempat dia tu lah. Jadi sampailah dia lalu di satu kebun. Yang mana kebun itu mempunyai buah-buahan yang masak, yang ranum. Maka berkata malaikat Israel kepada Nabi Idris, dia kata, Nabi Idris, dia kata, wahai Idris, bolehkah, dia kata, aku nak makan buah itu. Jadi apa jawab Nabi Idris? Apabila aku berikan, suruh kau makan makanan yang disifatkan halal, makanan disifatkan halal tu maksudnya makanan masa dia berbuka tadi itulah, engkau tolak. Tapi bila lalu kat sini, makanan ini kau nak pula, sedangkan makanan ini tidak halal bagi kita. Sebab apa? Sebab itu adalah hak orang. Tak tahu siapa yang punya. Jadi malaikat itu pun terdiam. Jadi di situ Nabi Idris pun lalu bertanya, sebenarnya siapakah engkau, wahai saudara? Jadi maka malaikat Israel pun menjawab, dia kata, sesungguhnya aku adalah malaikat Israel. Jadi malaikat ni, Nabi Idris ni, dia kata, kamukah malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa? Dia tanya malaikat Israel. Kata malaikat Israel, ya, dia kata. Kemudian Nabi Idris tanya, jadi apa tujuan engkau datang melawat aku ini? Adakah kerana ingin mencabut nyawaku atau dengan tujuan ziarah? Dia kata. Jadi kata malaikat Israel, tujuan aku datang ini adalah untuk ziarah. Sebab apa? Dia kata, dekat langit sana, dia kata, selalu diceritakan tentang engkau. Ada seorang Nabi yang hebat sangat ibadahnya. Jadi aku teringin nak berjumpa dengannya. Itu. Jadi apabila dah berjumpa dengan malaikat Israel ni,
Nabi Idris pun cakap lah, ya terus terang. Dia kata, dia nak rasa mati, Nabi Idris. Dia kata, boleh tak, dia kata, kau cabut nyawa aku, dia kata. Dia nak rasa bagaimana rasanya mati. Kemudian apa malaikat Israel kata? Dia kata, aku tak boleh buat, dia kata, kecuali dengan keizinan Allah. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan permintaan Nabi Idris itu pun ditunaikan. Maka malaikat Israel itu pun mencabutlah roh ataupun nyawa Nabi Idris. Maka matilah Nabi Idris. Jadi bila Nabi Idris itu jasadnya dah terbujuh kat situ, jadi malaikat Israel ini menangis melihat jasad Nabi Idris. Kemudian Allah Ta'ala pun memerintahkan supaya roh Nabi Idris dimasukkan kembali ke jasadnya. Jadi malaikat Israel masukkan balik roh kepada jasad Nabi Idris, maka Nabi Idris pun hiduplah kembali. Kemudian ditanya, kemudian yang malaikat Israel tadi dia tanya, apakah yang kau rasa wahai Idris? Dia kata, bagaimana rasanya mati? Kemudian Nabi Idris kata bahawa dia kata rasanya mati itu umpama kulit binatang yang disiat ketika masih hidup. Bahkan dia kata berganda-ganda sakitnya. Berganda-ganda sakitnya. Maksudnya disiat banyak kali disiat. Bayangkanlah kalau kita ni tengah hidup disiat kulit kita, macam itulah rasa sakitnya. Tapi sakitnya itu berganda-ganda. Kemudian apa kata disiat tu maksudnya dilapah. Kulit yang dilapah. Ya. Jadi kemudian kata malaikat Israel, sesungguhnya itu adalah cara yang paling ringan. Itu adalah seringan-ringan cara aku mencabut nyawa. Dia kata, kalaulah engkau dah rasa sakitnya seperti itu, bagaimana pula dia kata makhluk-makhluk yang lain, dia kata. Tu cerita dia. Jadi sebenarnya panjang cerita ni. Okey, tak apa, kita jadi dia kata di situlah Nabi Idris alaihissalam diwafatkan, ni maksudnya di langit. Jadi kemudian apabila Nabi Idris dah dihidupkan semula, dia teringin pula melihat neraka. Maka malaikat Israel pun membawa dia ke langit dengan izin Allah, membawa dia melihat, diperlihatkan keadaan neraka. Kemudian bila dilihat keadaan neraka, maka Nabi Idris minta keluar. Dia tengok agaknya dia tengok betapa azabnya, macam mana berada dalam keadaan di dalam neraka, minta keluar. Kemudian bila dah keluar daripada neraka, dia minta pula diperlihatkan keadaan di syurga. Kemudian dia pun diperlihatkan keadaan di syurga. Bila dah masuk dalam syurga, Nabi Idris rasa seronok. Yelah, dalam syurga penuh dengan kenikmatan kan. Seronok dia kat dalam tu. Sampaikan dia tak nak keluar balik. Jadi, bila dah tiba masanya, malaikat Israel pun panggil Nabi Idris. Minta untuk keluarlah daripada syurga. Macam tamat dah masanya macam tu. Jadi, kemudian apabila Nabi Idris, dia dah duduk, dia dah tengok dalam syurga, dia tak nak keluar. Jadi dia pun buat macam satu helah lah. Dia tinggalkan dia punya selipar dia dekat bawah sepohon pokok di dalam syurga. Dia masuk tadi pakai selipar, lepas tu dia keluar, tak ada selipar. Lepas tu kata malaikat Israel, mana selipar kau wahai Idris? Kata Nabi Idris, dia kata, aku tertinggal dia kat dalam syurga. Jadi Nabi Idris masuk balik dalam syurga nak ambil selipar dia. Kemudian bila dia masuk balik, ditunggu-tunggu oleh malaikat Israel, tak keluar-keluar. Jadi malaikat Israel pun jumpa dengan dia, dengan Nabi Idris. Wahai Idris, kenapa? Dia kata, aku dah tunggu kau kat luar, kenapa tak keluar-keluar? Nabi Idris berhujah lah. Dia kata apa? Dia cakap dengan malaikat Israel, dia kata, Allah kata, kalau dah masuk syurga,
maka kekalah, tak boleh keluar-keluar. Sebab apa? Sebab dia suka dalam syurga tadi. Maka malaikat Israel kata, kalau nak duduk dalam syurga, nak kekal dalam syurga, kena mati dulu. Lepas tu kata Nabi Idris, kan aku dah mati masa kat dunia masa tu. Dia kata, betul lah tu, kan dah mati. Jadi, kemudian malaikat Israel tak boleh nak kata apa lah. Kemudian ibaratnya macam ni lah. Kata, mengikut pendapat, kata biarlah, tak apalah. Jadi duduklah Nabi Idris itu di dalam syurga. Baik, sebelum kita masuk pada yang seterusnya, iaitu keistimewaan Nabi Idris, saya nak sambung sikit tentang yang tadi tu, iaitu apabila Nabi Idris tadi, malaikat Israel dah tunggu-tunggu dia kan, keluar daripada syurga tadi untuk masa dia masuk semula ambil slipper dia tu. Jadi sebenarnya Nabi Idris tu dia keluar juga. Ada pendapat mengatakan dia keluar juga daripada syurga itu atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi beliau ditempatkan di langit yang keempat. Sebab apa? Sebab masa hari kiamat nanti, manusia yang pertama sekali yang masuk syurga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Idris ni ditempatkan di langit yang keempat. Diminta ia supaya tunggu di situ hari kiamat nanti barulah boleh masuk syurga semula. Itu kisah dia. Seterusnya kita tengok keistimewaan Nabi Idris. Kita lihat. Jadi Nabi Idris ni merupakan manusia pertama pandai menulis menggunakan pena. Pena ni maksudnya kalam ataupun kalam. Alat tulis lah. Ibaratnya sekarang kita panggil pen ataupun pensil. Kemudian Nabi Idris juga manusia pertama pandai menggunting dan menjahit serta memakai pakaian yang berjahit. Dan juga orang yang mula-mula menggunakan kulit sebagai pakaian. Begitu juga masa Nabi Idris ni juga, beliau pandai juga menenun kain yang dihasilkan daripada kapas. Sebenarnya masa zaman Nabi Idris ni, bumi ni dah banyak dah sebenarnya pokok-pokok, bangunan pun dah, kira teknologi dah tinggi jugalah, bangunan pun dah banyaklah bangunan yang tinggi-tinggi dan sebagainya. Antaranya pokok-pokok yang banyak itu, antaranya adalah pokok-pokok kapas. Jadi, Nabi Idris ni menenun kain daripada kapas-kapas tersebut. Kemudian dijahit untuk dihasilkan baju. Untuk dijadikan baju. Dan jadi satu kebiasaan bagi Nabi Idris, apabila waktu lapang dia, baginda akan menjahit baju. Kemudian bila dah banyak, dia akan sedekahkan kepada orang-orang yang memerlukan. Contohnya orang-orang miskin. Dia tak jual pun sebenarnya benda tu. Jadi bercerita tentang menjahit ni, Nabi Idris ni, pada satu hari ketika Nabi Idris sedang menjahit, ia didatangi oleh seseorang. Kemudian mula-mula Nabi Idris tak tahu yang datang tu adalah, diingatkan yang datang tu mula-mula dia tak tahu yang datang tu adalah iblis, diingatkan orang biasa. Jadi lama kelamaan dia dapat tahu bahawa yang datang itu sebenarnya adalah iblis yang menyerupai sebagai manusia. Kemudian Nabi Idris, kemudian iblis ini dia datang, dia bertanya kepada Nabi Idris. Dia kata, wahai, dia kata, Idris, boleh ke, dia kata, boleh tak, dia kata, dunia ataupun bumi yang besar ini dimasukkan ke dalam lubang jarum. Yang kecil tu. Dia tanya macam tu. Kemudian Nabi Idris apabila dia dah tahu bahawa itu adalah iblis, dia pun pura-pura tak dengar lah. Jadi dia cakap apa? Apa dia kata? Dia kata datang dekat sikit dah. Dia kata nak cakap dekat sikit dengan telingaku, kata Nabi Idris. Kemudian iblis pun datanglah dekat. Jadi
kononnya nak cakap baliklah soalan dia tadi, boleh tak bumi tu dimasukkan ke dalam lubang jarum yang kecil tu. Jadi bila dia dekat aja, Nabi Idris pun cocoklah mata si iblis tadi dengan jarum. Maka bila cocok mata dengan jarum, butalah, sakitlah. Maka berlari pantaslah iblis tadi meninggalkan Nabi Idris. Itu kisah dia. Jadi kesimpulan daripada cerita itu tadi, bahawa apabila kita diajukan soalan-soalan yang nak macam soalan-soalan tu macam tak ikhlas, soalan-soalan tu lebih kepada membuatkan kita rasa was-was ataupun nak memperlekehkan kita, maka seelok-eloknya soalan tersebut janganlah dijawab. Baik, selain daripada itu juga, keistimewaan Nabi Idris ini adalah beliau pandai membaca. Ya, sesuai tadi dengan nama dia tadi tu, darasa. Dia suka belajar, termasuklah membaca. Okey, kemudian beliau juga pandai menjinakkan kuda dan menunggang kuda. Kemudian beliau mahir dalam ilmu matematik. Dan juga mahir dalam ilmu astronomi. Astronomi ni adalah merupakan ilmu kaji bintang. Ilmu kaji bintang. Jadi itu antara keistimewaan Nabi Idris alaihi salam. Baik. Murid-murid semua, sebagai akhirnya untuk pelajaran kita hari ini, saya ada buat latihan di sini. Harap murid-murid dapat jawab. Ada 2 soalan di sini, iaitu yang pertama, tuliskan nama sebenar Nabi Idris. Kemudian yang kedua, senaraikan 4 sahaja keistimewaan Nabi Idris. Jadi nama sebenar Nabi Idris tu saya nak termasuklah dengan nama keturunan dia sekali sampai kepada Nabi Adam. Jadi kat situ ada 2 soalan sahaja. Harap murid-murid semua dapat faham apa yang saya ajar dan dapat buat latihan yang saya beri, ya. InsyaAllah saya doakan semoga anak-anak murid semua dipermudahkan dalam urusan menuntut ilmu. Begitu juga dengan saya, semoga kita semua ini dipermudahkan segala urusan kita, insyaAllah. Sekian saya sudahi dengan wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.